Okey, adab yang ketiga berkenaan dengan adab-adab berwuduk. Pada minggu ni kita akan sambung kita punya adab yang ketiga, iaitu adab dalam ketaatan, iaitu adab berwuduk yang dalam mengambil sembahyang. Kita tahu bahawa adab berwuduk itu adalah mengambil air sembahyang, ataupun kita sebut sebagai cara untuk kita mengangkat hadas kecil. Okey, Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, dinyatakan bahawa apabila engkau selesai daripada istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, kerana bersiwak itu apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitan. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Okey, yang mana sebelum daripada Imam Ghazali sebut adab yang sebelum kita nak berwuduk ni, kita selepas saja kita beristinja, Imam Ghazali sebut kita kena bersiwak. Iaitu dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dia kata bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Siwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Ini salah satu daripada yang disebut hadis yang menyebut berkenaan dengan kelebihan bagi orang yang bersiwak. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan siwak ini merupakan salah satu daripada perkara yang dibenci oleh syaitan. Jadi kita tahu bahawa di situ bahawa siwak itu merupakan salah satu tuntutan yang amat diperlukan oleh kita sebagai seorang manusia, dan siwak juga dikategorikan sebagai salah satu daripada perkara-perkara fitrah yang menjadi fitrah kepada manusia. Okey, dan lagi di antara kelebihan siwak itu, salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwak. Sesekali sembahyang dengan bersiwak adalah afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Ini sehingga macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan berkenaan dengan siwak ni. Siwak ni dia kata orang yang sebelum daripada solat dia tu dia bersiwak adalah sembahyang dia tu lebih 70 kali afdal berbanding orang yang solat tanpa ada siwak. Siwak ni semua tahulah, gosok gigi lah. Kalau kita zaman moden kita sekarang ni kita sebut sebagai gosok gigi. Kita gosok gigi kan, dan gosok gigi. Okey, dan gosok gigi, dan kalau zaman dulu dia batang siwak kan. Batang siwak kita tengok sekarang ni banyak telah dijual batang siwak tersebut. Okey, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an ashaqqa alayya ummati la umirtuhum bisiwaki fi kulli salatin. Jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap sembahyang. Ini yang disebut oleh Abu Hurairah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sendiri menyatakan bahawa dia akan mewajibkan bersiwak ini ketika sebelum waktu sembahyang. Dia maksudnya Nabi nak membuatkan benda tersebut setaraf dengan berwuduk. Ini antara kelebihan siwak. Tapi disebabkan perkara itu menyebabkan kesusahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam itu sendiri, maka Nabi tak jadilah untuk nak mewajibkan bersiwak pada setiap kali waktu solat. Kalau ikutkan seafdalnya sebelum waktu solat tu kita kena bersiwak. Okey. Dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dia kata, umirtu bisiwaki hatta khashitu an yuktuba alayya. Aku selalu diperintahkan bersiwak. Allah selalu memerintahkan aku bersiwak sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan mewahyukan kepada Nabi Muhammad supaya perintah untuk bersiwak. Tapi kewajipan ataupun perintah bersiwak itu tidaklah sampai pada satu tahap wajib. Ia yang adalah sunnah afdal untuk dilakukan.
khususnya ketika sebelum waktu solat ni. Kalau kita tengok ada apa, ada jemaah-jemaah daripada yang disebut sebagai jemaah apa, jemaah tabligh. Kadang-kadang sebelum semayang tu dia dikeluarkan siwak daripada poket dia tu, dia akan menggosok-gosok dia punya gigi dia. Itu salah satu daripada amalan mereka lah. Tapi bergantunglah sebenarnya, bergantung kita punya situasi dan suasana. Mungkin ada yang melihat perkara itu macam orang di sebelah dia ke, kan, macam sesuatu yang terlebih-lebih. Bukan waktu solat tu, sebelum solat maksudnya. Sebelum kita nak berwuduk, boleh kita bersiwak dahulu, kan? Tak adalah sampai satu tahap nak semayang tu kita bersiwak. Tak, bukan sampai satu tahap itu yang disebut. Okey. Kemudian dalam kau selepas kita habis bersiwak, selepas kita dah yang tadi kita beristinja, sebelum bersiwak tadi kita beristinja, dan selepas daripada itu kita bersiwak. Dan bersiwak itu merupakan salah satu daripada fitrah. Dan selepas itu Nabi Muhammad SAW dia kata apa? Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu akan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dia kata ini doa yang selepas daripada siwak, dan kita kemungkinan besar kita nak berwuduk, maka kebiasaan dia berwuduk lah. Kebiasaannya berwuduk. Sebab kita tengok kalau kita tengok dalam perbincangan kitab ini, dia tak ada cerita tentang mandi, yang hanya dicerita tentang mandi hadas. Sebab kebiasaan kalau kita tengok orang Arab sendiri pun dia kurang mandi. Sebab salah satu daripada suasana Arab sendiri itu, dia tidak bukanlah dia macam panas dia tu macam berpeluh. Kita berpeluh tu basah kita punya pakaian. Tapi Arab itu dia punya kebiasaan tempat mereka itu panas dan kering. Bila panas dan kering itu dia menyebabkan tidak berbau. Saya ada pengalaman dulu mengikuti program di Mekah dan Madinah selama 40 hari. Kita duduk di sana, kita ada program bersama NGO dulu. Sebenarnya daurah, satu bentuk daurah lah kita pergi ke sana. Memang kalau 40 hari tu kadang-kadang pun pakaian yang kita pakai tu jarang basuh, kan? Sebab dia kurang kotor lah, tak ada kotor najis pun, kan. Dan satu lagi tidak berbau. Kalau ada berpeluang untuk ke sana tu, boleh merasai sendirilah. Okey. Dan itu sebab kalau kita tengok dalam kitab ini dia tak ada sebut secara jelas ataupun membincangkan berkenaan dengan mandi-mandi yang kebiasaan mandi harus kita tu. Kalau orang Melayu kita ni bangun pagi, gosok gigi, mandi, kan. Tapi dalam ini tak sebut, hanya disebut berkenaan dengan mandi wajib, itu sahajalah. Okey. Disebabkan suasana Arab itu seperti itulah. Dan kita kena secara sunnahnya kita kena meninggikan tempat kita nak berwuduk tu, supaya tidak ada percikan-percikan. Sebab kita tahu dalam tandas itu adalah tempat yang kotor, dan berkemungkinan besar di tandas-tandas itu adanya yang disebut sebagai najis-najis lah. So kita berhati-hati. Sampai hari ini Imam Ghazali sebut berkenaan dengan kita berjaga-jaga dalam kita nak bersuci. Dan kita baca doa oleh mulut Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Apa maksudnya? Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi ini, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisi aku. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW tentang doa ini. Supaya dalam tandas ini kita kena banyak berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada kehadiran syaitan. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana, dan baca olehmu doa. Bejana ni kalau bahasa lama disebut sebagai, bahasa lama di bejana, bahasa baru ni sebagai macam baldi, besen. Kalau lah kita Arab, dulu saya belajar dulu kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ni memang sebut tentang bejana. First time dengar bejana, apa tu bejana, kan? Oh, bejana tu punya baldi ataupun besen. Nak masukkan tangan dalam bejana, sebab zaman dulu mana ada paip. Zaman Nabi zaman dulu tak ada paip. Jadinya mereka kan
akan mengumpulkan air, akan memasukkan air dalam bejana, dalam besin ke, dalam bekas. Bejana ini bekas, lebih istilah sebagai bekas lah, bekas, dan kemudian baru dia orang akan gunakan. Kita sekarang ni kalau kita tengok kat Malaysia ni memang mewah dengan air, terlalu mewah dengan air. So sebelum kita nak memasukkan tangan, kita kena apa? Kalau mengikut dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibn Hajar ni, dia nyatakan bahawa dalam kitab Bulughul Maram ni, dia menyatakan bahawa sebelum kita nak memasukkan tangan dalam bejana itu, kita kena membasuh tangan dulu. Itu kalau kita tengok dalam adab bangun tidur yang dah sebut hari tu, kita ada sebut berkenaan dengan kena basuh tangan dahulu sebelum kita memasukkan tangan ke dalam bejana. Supaya apa? Sebab kita tak tahu. Sebab memang ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan berkenaan dengan suruh kita bangun saja daripada tidur untuk membasuh hidung kita dan membasuh tangan kita. Sebab kita tak tahu di mana ketika itu beradanya tangan kita pada ketika tidur. Sebab tangan ni merata-rata pergi je kan. Okay. Ada kadang-kadang ke hidung lah, masuk dalam mulut lah, masuk dalam seluar lah kan, macam-macam. So begitulah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan kita ini perlu apa? Kita ini perlu apa? Selepas saja bangun tidur, dah kita masuk ke dalam apa? Dalam tandas, basuh tangan dahulu. Sebelum kita nak memasukkan tangan dalam bejana. Kalau zaman dulu kita pakai kolah lah. Sebelum masukkan tangan dalam kolah ni, nak mencedok air tu, basuhlah tangan dulu kan. Okey, dan seterusnya baca olehmu kan. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana dan baca olehmu. Tu dia sebut. Sebelum masuk tangan dalam bejana, dalam bekas tu ada air, kita kena basuhlah tangan dulu. Basuh tangan dulu. Yang mana dalam hadis Nabi menyuruh kita untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Artinya, ya Allah, aku meminta agar engkau akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Ini yang disebut doa yang telah diajari oleh Imam Ghazali berkenaan dengan ketika tangan kita nak memasukkan ke dalam bejana, itu bekas yang padanya berisi air. Okey, kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan ataupun menghilangkan hadas, atau engkau berniat istibahatus solah, artinya membuat sesuatu yang mengharukan solah. Hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Ni yang disebut maksud bekas tadi adalah bekas yang berisi air untuk kita berwuduk. Yang mana berwuduk ini adalah salah satu daripada perkara yang boleh menghilangkan hadas. Yang itu disebut sebagai istibahatus solah. Ibahah ni mengharuskan solat. Mengangkat hadas kecil ini merupakan salah satu daripada merupakan perkara yang wajib untuk kita buat, untuk kita nak mengangkat, untuk nak menghilangkan hadas kecil pada diri kita. Hadas kecil ni semua tahu kot, saya rasa maklum, semua tahu hadas kecil ni apa kan. Kita kencil, kita buang air besar. Maksud kalau lepas kita buang air besar dan buang air kecil tu, kita telah berhadas kecil. Setengah orang waktu saya mengajar dulu, apa itu hadas kecil, tanya pelajar. Hadas kecil itu buang air kecil, Ustaz. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu membuang air besar, Ustaz. Allahu Akbar, tepuk kepala saya kan. Alamak, mujur kecil lagi kan. Mujur kita nak mengajar dia tentang hadas kecil, hadas besar. So kita tukarlah pemikiran orang balik. Hadas kecil itu buang air kecil, buang air besar. Hadas besar itulah disebut sebagai keluar air mani, keluar haid, keluar nifas. Itu yang disebut sebagai sebagai hadas besar. Dan cara untuk nak menghilangkan hadas kecil ini ataupun istibahatus solah itu adalah dengan kita berwuduk. Tapi cara untuk nak menghilangkan hadas besar itu adalah dengan mandi wajib. Ini itu perbezaan dia. So kena tahulah para dan ketikanya kita berada dalam keadaan hadas kecil dan hadas
besar. Tak boleh kita berada dalam hadas besar tapi kita mengangkat untuk kita nak menghilangkan hadas besar tu kita berwuduk. Tidak memadai, kita kena mandi wajib. Okey. Okey, istibahatus solat ataupun disebut sebagai istilahnya istibahatus solat, yang mengharuskan solat. Okey, dengan kita mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil itu dengan berwuduk itu, dia membolehkan kita untuk bersolat. Selagi kita tak hilang hadas kecil dan hadas besar, selagi itulah kita tidak boleh untuk bersolat. Okey. Okey, hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Inilah, ini istibahatus solat selalu kita kan. Nawaitu raf'al hadasi asghari kan. Itu selalu kita bacalah. Niat kita kan, nawaitu wudu'a kan. Itu kebiasaan. Kalau dalam kitab ni disebut berkenaan dengan kita ini perlu apa? Kita ini perlu menyertakan niat kita. Sepanjang sebelum kita mengangkat atau untuk membasuh muka kita untuk berwuduk. Jadinya kita tahu bahawa bahawa setiap perkara ataupun setiap ibadat, khususnya ibadat yang berbentuk ibadah khusus, kita perlu wujudkan niat kita untuk melaksanakan dia. Okey, seperti mana dalam kitab ni sebut berkenaan dengan bahagian wuduk. Dia kata, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini surah Al-Maidah ayat 6. Boleh tengok nanti ya. Ini antara dalil yang menyuruh dalam Al-Quran berkenaan dengan kita ini kena mengangkat hadas kecil ataupun kita kena faghsilu. Ya ayyuhallazina wahai orang-orang yang beriman, iza qumtum ila solah, jika kamu ingin mengangkat ataupun ingin mendirikan solah, faghsilu, maka basuhlah muka kamu, wujuhakum, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah. Dia tak kata rambut, dia kata ru'usikum. Dia kata kepala, dia tak kata rambut kan. Ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki kamu sehingga dua buku lali kamu itu, ilal ka'bayn. So ini adalah ayat perintah pada kita. Jika kita nak melaksanakan solat, kita kena berwuduk. Faghsilu wujuhakum. Okey. Jadi kita sebelum kita nak bersolat, sebelum kita nak berwuduk itu, kena pastikan kita berniat. So niat yang kita kebiasaan kita dengar telah, kebiasaan kita belajar pada zaman kecil dahulu ada nawaitu raf'al hadasi asghari, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Kalau dalam khususnya dalam pengajaran mazhab Syafi'i, dia kata dia kena disertakan dalam niat itu. Tapi dalam pengajaran yang lain menyebut berkenaan dengan niat ni cukup. Kita tahu apa yang kita buat sebenarnya kan. Kita angkat ambil wuduk, kita tahu lah, tengah ambil wuduk lah. Dan kita tahu bahawa kita sedang ambil wuduk ataupun kita sedang mengangkat hadas kecil. Itu salah satu daripada apa yang disebut sebagai niyah itulah. Kadang-kadang orang ni terlalu dia tertukar-tukar ataupun confuse berkenaan dengan niat. Niat ni kadang-kadang tu yang sampai 10 duduk di tempat wuduk tu sejam. Nak ambil wuduk saja sejam kan. Nawaitu wuduk. Niat itu bukan di mulut sebenarnya. Niat itu di hati. Cukup saja lintasan, letak tangan kita bawah air tu, aku boleh. Cukuplah. So kena ratakanlah tempat-tempat yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 6 tu tadi. Jadi tapi kita ni terlalu merasakan wujudnya perasaan was-was dalam diri kita kan. Dan was-was ini cara nak hilangnya, kena berlindung, kena doa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan, dan juga perlu kepada ilmu. Itu disebut sebagai ilmu. Okey, saya rasa cukup sekadar itu untuk tazkirah ringkas kita. Kita akan sambunglah dengan bacaan suratul Yasin dan suratul Kahfi. Okay. Okey, kita baca surah Yasin. Kita hadiahkan bacaan Yasin ini pada hari ini untuk kesejahteraan semua kaum muslimin dan muslimat,
khususnya kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita, kita punya ahli keluarga kita, dan kita punya warga Fekra dan warga Kolej Fekra, dan juga kita niatkan bacaan Yasin kita pagi ini khusus untuk kita hadiahkan kepada nenek salah seorang daripada kita punya staf Kolej Fekra, Encik Azli Zul, yang baru kematian nenek dan pakcik saudaranya pada minggu lepas, dan kita doakan juga supaya mereka berdua itu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kerahmatan dan juga diberikan keampunan atas dosa-dosa yang telah berlaku, yang telah terjadi, dan juga kita doakan juga kubur mereka itu merupakan kubur yang terpilih sebagai taman-taman syurga dan bukanlah yang disebut sebagai lubang-lubang neraka. Dan juga kita niatkan juga baca Yasin ni untuk diri kita sendiri supaya Allah memberi hidayah kepada kita, dan juga Allah memberi pertolongan kepada kita, dan juga Allah memberi kesihatan yang baik kepada kita, dan seterusnya menghilangkan wabak COVID-19 ini.